Eh, okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita nak bincangkan soalan matematik tingkatan 1, bab yang kelima. Okey, mari kita lihat soalan yang pertama. Okey. Okey, diberi bahawa x sama dengan 5. Okey. Dia bagi x sama dengan 5, lepas tu kemudian dia bagi y sama dengan negatif 2. Okey. Cari nilai 4x kuasa 2 tolak dengan 3y. Untuk soalan macam ni dia suruh kita gantikan nilai x ke dalam persamaan yang diberi ataupun ke dalam rumus yang diberi. Jadi apa yang kita perlu buat, gantikan x ni dengan 5, kita akan dapat 4 darab 5 kuasa 2 tolak dengan 3, y adalah negatif 2, bermaksud negatif 3 didarabkan dengan negatif 2. 5 kuasa 2 kita dapat 25. Manakala negatif 3 darabkan dengan negatif 2, negatif darab negatif dapat positif, 3 darab 2 dapat 6. 4 darab 25 dapat 100 dan tambahkan dengan 6 kita dapat 106. So inilah jawapannya. So jawapan dia adalah D. Kita pergi pada soalan yang seterusnya. Soalan nombor 2. Soalan nombor 2 pula dia kata cari bilangan sebutan dalam ungkapan algebra PQ tolak Q kuasa 2 tambah 4 PQ tambah dengan 6. Macam mana kita nak tahu bilangan sebutan? Kita tengok PQ satu sebutan, Q kuasa 2 sebutan kedua, 4PQ sebutan ketiga dan 6 adalah sebutan keempat. Jadi dia ada 4 sebutan. Selesai. Soalan yang ketiga. Tentukan perkali bagi XY dalam sebutan algebra 4X kuasa 2, Y kuasa 3 dan Z. Kalau soalan suruh kita cari perkali, bermaksud kita kena faktorkan dia. 4X kuasa 2, Y kuasa 3, darabkan dengan Z. Faktorkan dengan apa? Dengan XY. Nak faktorkan dengan X dulu baru Y pun boleh, ataupun nak sekali X dengan Y pun boleh. Saya faktorkan dengan XY. Jadi kita buang satu X daripada sini. X kat sini ada 2. Kalau kita hilangkan satu, tinggallah satu. Kat sini Y ada 3. Kita keluarkan satu sahaja, tinggallah Y kuasa 2 dan Z tak ada sesiapa untuk dipotong. Tinggalkan Z. Jadi inilah dia punya perkali. So jawapan dia adalah 4X Y kuasa 2 Z. Jawapan dia adalah D. Soalan yang seterusnya. Nombor 4. Antara sebutan yang berikut yang manakah sebutan serupa dengan 1/2 PQ kuasa 2? Bila cerita pasal sebutan adalah huruf yang serupa betul-betul. Kita tengok 1/2 ni nombor, kalau berlainan tu tak ada masalah. Kita tengok P, yang mana ada P? P. Soalan ABD cantik. Sebab P dah ada satu je, C confirm salah sebab P kat sini P kuasa 1, manakala kat sini P kuasa 2. So tak boleh. Yang kedua pula kita cari yang mana ada Q kuasa 2. So jawapan yang paling tepat adalah B. P ada 1 dan Q ada kuasa 2. 1/2 dengan negatif 0.8 tak sama pun tak apa. Sebab apa? Dia adalah nilai nombor. Soalan yang seterusnya. Permudahkan. Permudahkan 2A tambah dengan 5B tolakkan dengan 3A tolak B tambah dengan 4. Nak buat apa? Jumpa kurungan, kita kasih buka lah kurungan tersebut. Nak buka kurungan ni, tengok depan dah ada apa-apa tak? Kalau macam 2A tambah 5B, depan dia tak ada apa-apa, so buka sahaja, tak ada jadi masalah. Ini ada negatif di depan, so kita kembangkan setiap satu, yang mana setiap simbol kat dalam kurungan ni akan songsang. Kalau sini positif 3A, dia akan jadi negatif 3A. Kalau sini negatif B, dia akan jadi positif B. Kalau sini positif 4, dia akan jadi negatif 4. So terus buat apa? Kita cari huruf yang sama. 2A dengan negatif 3A. Dia adalah kembar. Kalau kembar boleh ditolak. 2 tolak 3 dapat negatif 1, iaitu negatif A. B pun ada kembar juga. 5 tambah dengan 1, jadi tambah 6B. Yang terakhir, 4 tak ada member. Kalau tak ada member, tulis balik dia punya nilai. So jawapan dia adalah negatif A tambah 6B dan tolak 4. So jawapan dia adalah A. Mudah saja kan? Kita pergi kepada soalan yang ke-6. Cari hasil darab bagi. Cari hasil darab bagi. Negatif 2P kuasa 2Q darabkan dengan 3P kuasa 3Q. Nak buat apa dengan soalan ni? Kalau operasi darab, nombor darab nombor, huruf yang sama darabkan huruf yang sama sahaja. Negatif 2 darab 3 dapat negatif 6. P kuasa 2 darabkan dengan P kuasa 3. Kalau sini 2, sini 3. Kalau operasi darab, 2 dengan 3 ini perlu ditambah. So P
P kuasa 2 darabkan dengan P kuasa 3, dia akan jadi P 2 tambah 3, 5. Dia tak edit darab okey. Q pula, Q darab dengan Q. Q kat sini 1 dan Q kat sini pun 1 juga. Kalau darab kuasa kena tambah. So 1 tambah 1 dapat 2. Dah selesai, itu saja jawapan dia. Okey. So jawapan dia adalah C. Okey. Okey, kita tengok kepada soalan yang seterusnya. Maaf. Okey, soalan yang seterusnya. Dia suruh kita permudahkan 10 XY. Okey, darabkan dengan 4X kuasa 3 Y kuasa 2 perkan dengan 5X kuasa 2 Y. Okey, sekarang kita nak settlekan yang mana? Settlekan yang di atas dahulu. Okey, macam mana nak settlekan yang atas? Sama macam tadi, nombor darab nombor, 10 darab 4 kita dapat 40. X darab X kuasa 3, sini X kuasa 1, darab kena tambah. So dapatlah X kuasa 4. Okey, Y darabkan dengan Y kuasa 2 iaitu 1 tambah 2. Jadi Y kuasa 3 perkan dengan 5X kuasa 2 Y. Kemudian kalau bahagi maksudnya sama juga konsep dia. Okey, nombor dengan nombor, huruf yang sama dengan huruf yang sama. Okey, 40 bahagi 5 kita dapat 8. Tadi kalau operasi darab kuasa kena tambah. Kalau bahagi kuasa kena tolak. 4 tolak 2 kita dapat 2. Y 3 tolak dengan 1. 3 tolak 1 kita dapat 2. So jawapan dia adalah 8X kuasa 2 Y kuasa 2. Okey. Jawapan dia adalah D. Okey. Okey, soalan yang seterusnya dia kata, raja di bawah menunjukkan harga 2 buah buku di sebuah kedai buku. Okey, buku rujukan, okey. Buku rujukan dengan buku latihan. Okey. Buku rujukan harga dia RMU, manakala buku latihan harga dia RMV. Okey. Seorang guru membeli 8 buah buku latihan dan 7 buah buku rujukan. 8 buah buku latihan. Maksudnya dia beli sebanyak 8 buku latihan, 8V. Manakala untuk buku rujukan pula dia beli 7 buah jadi 7U. Okey. Guru itu memberi rebat guru itu diberi rebat tunai RM5. Maksudnya setelah dia membeli kedua-dua buku, maka dia akan mendapat RM5. Dia akan mendapat RM5. Berapakah wang yang perlu dibayar oleh guru itu? Okey, kita fikir logik. Kita ambil satu contoh. Okey, contoh kaedah. Contohlah, okey. Harga buku ni harga dia kalau jumlahnya adalah RM70 sebagai contoh. Tambah dengan RM80. Okey. Jadi harga buku tersebut akan jadi RM150. Okey. Kemudian dia kata diberi rebat kepada kita. Diberi rebat. Maksudnya kita dapat RM5 lah. Kita dapat RM5. Okey. Jadi bila kita dapat RM5, ini harga yang sepatut kita bayar. Okey, 150 ni harga yang sepatut kita kena bayar. Tetapi dia dapat rebat RM5, jadi seolah-olah RM5 itu ditolakkan dengan harga yang perlu kita bayar. Jadi kena tolak 5. Jadi yang kita kena bayar hanyalah 145. Macam mana boleh jadi 145? Okey, yang kiri campur kanan tolak dengan rebat. Boleh? Kiri campur kanan tolakkan dengan rebat. So, konsep yang sama juga kita nak apply dekat soalan ni. Okey, nak dapat apa kehendak soalan ni, apa kita perlu buat? 7U tambahkan dengan 8V tolakkan dengan 5. 5 ni adalah rebat. Okey. So jawapan dia adalah B. Okey. Pergi soalan seterusnya. Okey, dia beri ada segitiga sama kaki. Okey, ada segitiga sama kaki. Okey. Dia bagi kat sini sisi kat belah kiri, okey. 3x tolak y. Dia punya tapak bawah ni adalah 2x tambah y tambah 1. Soalan dah nyatakan ini adalah segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama kaki, kaki kiri dengan kaki kanan adalah sama. Jadi kita perlu tambah yang ni. Okey, sebagai rujukan sahaja. Ungkapkan perimeter dalam cm segitiga itu dalam sebutan x dan y. Apa itu perimeter? Hasil tambah setiap semua sisi. Sisi ini tambah sisi ini tambah sisi ini. Jadi kita tambahkanlah semua. Ini tambah ni dululah. Okey, 3x tolak y tambah dengan 3x tolak y.
kemudian tambahkan lagi dengan tapak dia 2x. Okey, tambah y tambah 1. Okey, boleh buka kurungan? Boleh, sebab di depannya semua positif. So 3x tolak y tambah 3x tolak y tambah 2x tambah y tambah dengan 1. Okey, ingat konsep dia apa apa, operasikan yang kembar. 3x tambah 3x tambah 2x, maksudnya 3 tambah 3 6 tambah 2 8. So kita dapat 8x. Y pula, negatif y tolak y. Okey, tambah dengan y, maksudnya negatif 1 tolak 1 tambah 1. So dapat negatif y juga. Boleh tekan kalkulator kalau tak yakin. Okey, lagi last sekali adalah 1 tak ada kawan, so tambah 1. So jawapan dia adalah 8x tolak y tambah 1. Okey, so jawapan dia adalah C. Okey, maaf, jawapan dia adalah A. Okey. Okey, kita pergi pada soalan bahagian B pula. Okey. Okey, David bekerja sebagai jurujual di sebuah syarikat. Okey, dia kata, pendapatan saya ialah gaji asas RMA. Maksudnya gaji asas dia, okey, gaji asas sama dengan RMA. Okey. Tambah dengan komisen. Okey, tambah dengan komisen. Bila bila tambah dengan komisen, tambah komisen RMB, komisen. Okey, bagi setiap unit produk yang dijual, okey, komisen dia akan didarabkan dengan bilangan produk yang dijual. Okey, bilangan produk saya labelkan huruf X. Okey, X ini adalah bilangan produk ataupun bilang N. Okey, saya tulis N. Siapa N ni? Kebiasaan, okey, simbol untuk bilangan. Okey, number of in English. Okey, kat sini adalah bilangan jualan. Soalan tanya, tulis satu ungkapan algebra bagi pendapatan David pada 1 bulan tertentu. Okey, wakilkan pemboleh ubah dalam situasi huruf. Okey, dalam 1 bulan tu, okey, dia dapat apa gaji dia? Okey, gaji asas RMA ataupun tulis A sahaja, A, tambahkan dengan komisen, darabkan dengan bilangan jualan dia, darabkan dengan N. Jadilah A tambah dengan BN. Okey, tentukan pemboleh ubah yang mempunyai nilai tetap dan nilai yang berubah dalam ungkapan algebra yang dibentukkan di A1. Kita ulang balik, gaji asas adalah A, komisen adalah B. Okey, bilangan jualan adalah N. Sekarang ni kita boleh nampak yang mana tetap, yang mana berubah. Nilai-nilai yang tetap adalah RMA. Sebab apa? Gaji asas dia memang tak akan naik, tak akan turun. Setiap bulan akan dapat nilai yang sama. Okey, komisen pula sama juga. Okey, komisen tak berubah. Yang berubah adalah bilangan jualan. Okey, contoh satu kereta dia dapat RM300, dua kereta dia dapat RM600. Okey, 300 dengan 600 tu bukan berubah disebabkan komisen tu, tapi dia berubah sebab bilangan tersebut. Okey, nah, B ni tetap sama. So yang tetap siapa? Yang tetap A dan B. Yang berubah adalah N. Okey, selesai. Okey, kita pergi pada soalan yang seterusnya. Dia kata, pekali bagi 1/4 R kuasa 2. Okey, dalam satu sebutan algebra adalah 3ST. Okey, 3ST. Tulis sebutan algebra itu. Dia kata pekali bagi dia, maksudnya yang darab dengan dia adalah 3ST. Jadi apakah sebutan tersebut? Kita darab, operasi darab macam biasa. Nombor dengan nombor, 1/4 darab 3 jadi 3/4. R tak ada kawan, so tulis saja R kuasa 2. S dengan T pun tak ada kawan, dah tulis kat sebelah-sebelah saja. Selesai. Okey. Soalan seterusnya, dalam sebutan 2/3. Okey, dalam sebutan 2/3 AB kuasa 2C, okey, nyatakan pekali bagi setiap yang berikut. Okey, pertama dia kata AB pekali dia apa? Kita buat guna kaedah pembahagian berulang. Okey, so saya tulis sini 2/3 AB kuasa 2C. Yang pertama dia kata AB kuasa 2 kan? AB kuasa 2. Siapa yang kita kena keluarkan?
A, B kuasa 2 semua kita kena keluarkan, jadi tinggallah 2/3 C. Inilah jawapan untuk yang pertama. Yang kedua pula, 2/3 A, B kuasa 2C. Okey, kita kena bahagikan dengan 1/3. Okey, A, C. Okey, tekan kalkulator, 2/3 bahagi 1/3. Okey, tekan. Okey, kita akan dapat 2. Sini tinggal 2. A, kita dah keluarkan dah. B kuasa 2 tak ada kawan, so kekalkan. C pun kita dah keluarkan, so tinggallah ini jawapan dia, 2B kuasa 2 sahaja. Okey, ini jawapan dia. Okey, untuk jawapan yang atas. Okey, yang ni untuk jawapan yang bawah. Okey. Okey, soalan yang seterusnya. Bulatkan tiga sebutan yang serupa. Ingat, bila kata sebutan yang serupa mempunyai huruf yang betul-betul serupa. Okey? Contoh. Macam sini. Ada tak yang serupa dengan dia? P kuasa 2. P kuasa 2 ada. Okey? P kuasa 2 QR. P kuasa 2. Okey? R ada 1, Q ada 1. Ini pun dia punya kawan. Okey? Ada lagi tak? Atas ni. Ada 3. 1, 2 dan 3. Okey? Ada lagi tak? Tak ada. Okey? 3 ni saja yang serupa. Okey? Okey, selesai untuk kita bahaskan bab yang kelima. Okey? Kita akan pergi kepada bab yang keenam. Okey, untuk bab yang keenam adalah bab tentang persamaan linear. Okey, dia ada hubungan sedikit dengan bab yang kelima. Okey? Jadi sebab itulah kita sekali jalan sahaja. Okey? Jadi kena faham dulu bab 5, okey, untuk kita memahami dengan lebih mudah untuk bab yang ke-6. Soalan yang pertama, antara berikut yang menekah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Pertama dicakap persamaan linear. Lepas tu dia kata satu pemboleh ubah. Okey, bila kata persamaan linear, okey, bila dia kata persamaan linear, okey, nilai X atau nilai Y hanya ada satu kuasa. Bila dia kata satu pemboleh ubah, hanya ada satu huruf. Okey, ada satu huruf sahaja. Okey, kita tengok yang mana menepati ciri-ciri yang saya tuliskan sini. Okey. Untuk A bukan persamaan linear sebab ada X kuasa 2. Pergi pada soalan B pula. Soalan B persamaan linear tapi dua pemboleh ubah sebab ada dua huruf. So tak boleh. Soalan D salah sebab apa? Langsung tak ada huruf. Okey. So jawapan dia adalah C. Sebab okey, nilai dia hanya ada satu huruf saja. Iaitu nilai X sahaja. Dan X tu tidak ada kuasa padanya. Okey. Pergi pada soalan yang kedua. Hasil darab nombor N dan Hasil darab nombor N dan 6 bersamaan dengan 78. Okey. Ulang balik apa dia kata. Okey. Hasil darab nombor N dengan 6 bersamaan dengan 78. N dengan 6 kita perlu darabkan sebab dia punya ayat adalah hasil darab nombor N dan 6, maksudnya 6 darab N. Bersamaan iaitu sama dengan. Okey, sama dengan berapa? 78. Lepas tu soalan suruh cari apa? Antara persamaan linear berikut yang manakah mewakili pernyataan di atas? Kita darabkanlah 6 darab N jadilah 6N sama dengan 78. Ada tak dalam pilihan jawapan? Ada. So jawapan dia adalah D. Okey, mudah saja. Okey, soalan yang ketiga. Okey, soalan yang ketiga, selesaikan persamaan P per 2. Tolak 1 sama dengan 3. Okey, dia suruh kita cari nilai P lah maksudnya. Okey, so apa yang kita perlu buat? Pindahkan negatif 1 ke kanan. Bila kita pindahkan negatif 1 ke kanan, apa akan jadi? Sini kekal tak berubah, P per 2. Okey, 3 kekal. Sini negatif 1 pindah ke kanan jadi positif. Jadi 3 tambah 1 sama dengan 4. Kemudian nak cari nilai P, pindahkan 2 ke kanan. Dan bila pindah jadi operasi darab sebab dia adalah bahagi. Bila asalnya bahagi, bila pindah jadi darab. Dan 2 darab 4. Okey, kita dapat 8. Okey. Okey, so jawapan dia adalah 8. Oh, tak nampak, maaf. Okey. So, P sama dengan 8. Okey.
Okey, pergi pada soalan yang keempat. Okey. Diberi bahawa 3W tambah dengan 14 sama dengan 5. Lepas tu maka W sama dengan apa? Maksudnya dia suruh kita cari nilai W. Pindahkan 14 ke kanan dahulu. Okey. Bila pindah, positif akan jadi negatif. Okey. So 3W sama dengan 5 tolak 14. Okey, 5 tolak 14 kita dapat negatif 9. Okey. Dapat negatif 9. Maaf. Dapat negatif 9 pula. Itulah dapat negatif 9. Okey. Okey. Lepas tu 3W. Pindahkan 3 ke bawah. Asal dia darab, bila pindah jadi bahagi. Jadi dah W sama dengan negatif 9 bahagi dengan 3. Okey. Jadi dah negatif 3. Okey. Jawapan dia adalah A. Okey. Soalan yang seterusnya. Antara persamaan linear berikut yang manakah tidak mempunyai 12 sebagai penyelesaian? Okey. Jadi soalan ni kita kena cuba satu persatulah. Okey. Bagus juga soalan ni untuk kita memperkukuhkan kita punya skill untuk menjawab soalan ungkapan algebra ni lah. Okey. Okey, soalan pertama, pilihan jawapan yang pertama, dia kata 2x tolak 4 sama dengan x tambah 4. Dia ada lagi mudah sebenarnya. Macam mana kita nak buat? Gantikan sahaja x dengan 12. Okey, dapat tak 12? Okey. Okey. So, kita tengok dulu, adakah nilai x ni kita dapat 12 ataupun tidak? Okey. So, kita kembangkan. Okey. Okey, lepas tu saya pindahkan nombor ke kanan, huruf ke kiri. 2x tolak x. Kemudian 4 tambah dengan 8. So 2x tolak x kita dapat x sahaja. 4 tambah 8 kita dapat 12. Soalan kata tidak mempunyai 12 sebagai penyelesaian. Tapi soalan A kita dapat 12. Jadi A bukan pilihan jawapan. Tapi x ada 12. Okey, tapi bukan pilihan jawapan lah. Okey, kita pergi pada soalan yang seterusnya, soalan B. Kalau B apa? X tambah 8 sama dengan 3x tolak 16. Sama je cara dia. Okey, nombor ke kanan, huruf ke kiri. X tolak 3x negatif 16. Okey, tolakkan dengan negatif 16 tolakkan dengan 8. Sini tolak kita dapat negatif 2x. Kat sini pula kita dapat negatif 24. Bila kita bahagi negatif 24 bahagikan dengan negatif 2, maka kita akan dapat x. Maaf, tak dapat kan? Okey. Negatif 24 bahagikan dengan negatif 2, kita akan dapat x sama dengan negatif positif. 24 bagi 2 dapat 12. Masih lagi bukan pilihan jawapan kita. Okey. Kita cari lagi. Okey, soalan seterusnya. Pilihan jawapan seterusnya adalah yang C. 3x. Okey, tolak dengan 2 tolak x sama dengan 22. Okey, buka kurungan dahulu. Okey. Sini akan jadi negatif 2, yang dalam ni akan jadi positif x. Okey. Pindahkan nombor ke kanan sahaja. So jadilah 3x tambah dengan x sama dengan 22 tambah dengan 2. Kat sini kita akan dapat 4x. Manakala kat sini kita akan dapat 24. Lepas tu pindahkan 4 ke bawah, akan jadi bahagi. 24 bahagikan dengan 4, maka kita akan dapatlah x sama dengan 6. Dan inilah pilihan jawapan kita seperti mana kehendak soalan kata yang tidak mempunyai 12 sebagai penyelesaian. Okey, selesai untuk soalan yang kelima. Okey, pergi pada soalan yang ke-6 pula. Okey, dia kata x tolak dengan 2y sama dengan 5. Lepas tu dia kata x tambah y sama dengan negatif 1. Lepas tu y sama dengan apa? Maksudnya y sama dengan apa? Jadi soalan macam ni kita kena guna kaedah persamaan serentak. Okey, cara buat persamaan serentak, mula tulis yang ni di atas, x tolak 2y sama dengan 5. Yang ni pula tulis di bawah, x tambah y sama dengan negatif 1. Pilih sebutan yang serupa, iaitu x dengan x. Jadi kita kena tahu operasi apakah yang membuatkan x dengan x akan jadi sifar. Okey, tambah, kalau tambah jadi 2x, kalau tolaklah jadi sifar. Okey, jadi kita kena guna operasi tolak untuk kesemuanya. X tolak x sifar tak tulis. Negatif 2y tolakkan dengan y bermaksud negatif 2 tolak dengan 1. Jadi negatif 3y.
Yang ni pula 5 tolak dengan negatif 1, negatif jumpa negatif jadi positif, bermaksud 5 tambah 1 jadi 6. So Y sama dengan 6 bahagikan dengan negatif 3, dapatlah negatif 2. So Y sama dengan negatif 2. Okey. Okey, sekiranya soalan nak tanya apakah nilai X pula? Nak dapat nilai X pula macam mana? Okey, ini saja tambahan. Kalau soalan minta nilai X, pilih salah satu daripada persamaan ini. Okey, saya tulis macam ni. Gantikan nilai Y yang kita dapat ni ke dalam persamaan yang ini. Okey, X tolakkan dengan 2 sama dengan negatif 1. Pindahkan negatif 2 ke kanan, kita akan dapat negatif 1 tambah 2. Dan X itu sama dengan 1 sahaja. Itu sekiranya soalan minta apakah nilai X lah. Tapi untuk soalan ni hanya tanya apakah nilai Y sahaja. Okey. Okey, soalan seterusnya. Antara berikut yang manakah persamaan linear dalam dua formula ubah? Saya ulang sekali lagi. Apa tu persamaan linear? Persamaan yang mempunyai satu kuasa sahajalah. Okey. Kalau ada dua kuasa itu bukan persamaan linear. Itu dah persamaan kuadratik tu, ataupun persamaan kalau kuasa 3 pula persamaan kubik pula. Okey. Itu akan belajar nanti bila nak tingkatan 2 atau 3 lah. Okey. Tapi soalan ni pertama dia cakap persamaan linear pertama. Kedua, dua pembuli ubah maksudnya ada dua huruf. Kita pergi pada setiap satu soalan yang mana mendapati syarat-syarat tersebut. Okey, soalan A ada X kuasa 2, maka ini bukan persamaan linear. Okey, pergi pada soalan B pula. Soalan B pula kita nampak, okey, ini persamaan linear sebab semuanya kuasa 1. Kemudian ada dua pembuli ubah bermaksud ada dua huruf X dengan Y. So inilah jawapannya. Okey, kenapa jawapan yang lain salah? Nampak ada kuasa 2, ada kuasa 2. So jawapan dia adalah B. Okey. Tenang saja. Kena faham konsep betul-betul lah. Okey. Soalan yang seterusnya. Okey, kita pergi kepada soalan yang ke-8. Okey, soalan ke-8. Jisim satu paket tepung adalah SKG. Maksudnya satu tepung sama dengan SKG. Okey. Puan Hidayah menyimpan 6 paket tepung itu. Maksudnya dia simpan 6 paket tepung bersamaan dengan 6 SKG. Okey. Bersama dengan 6 XKG sebab kita darabkan dengan 6. Okey. Lepas tu dia kata dia simpan 6 paket tepung itu sama banyak ke dalam 5 bekas. Maksudnya daripada 6 XKG tersebut dia simpan ke dalam 5 bekas. Okey, sama banyak. Maksudnya dia bagikan dengan 5. Okey, dia bagikan dengan 5. Okey. Dan jisim tepung itu dalam setiap bekas ialah iaitu sama dengan okey, YKG. Okey. Ataupun tak tulis kg pun tak apa. Okey, lepas tu soalan tanya, okey. Antara persamaan linear berikut yang manakah menghubungkan X dan Y dengan betul? Okey. Kita dapat MX per 5 sama dengan Y. So jawapan dia adalah A. Okey. Okey, soalan yang seterusnya. Okey. Raja di bawah menunjukkan jisim bagi 5 pemberat. Okey, kita nampak X ada 2, maksudnya 2X. Lepas tu ditambahkan dengan 3Y. Tambahkan dengan 3Y. Kita nampak berat dia sebanyak 4.95 kg. Okey. Jika X sama dengan 1.2, dia kata kalau X 1.2, okey, apakah nilai Y? Okey. Apa yang kita perlu buat? Gantikan nilai X tu dengan 1.2. So dapatlah 2 kurungan 1.2 tambah 3 Y sama dengan 4.95. Okey, 2 darab 1.2 kita dapat 2.4. Tambah dengan 3Y. Okey, sama dengan 4.95. Pindahkan 2.4 ke kanan, kita dapat 3Y sama dengan 4.95 tolak dengan 2.4. Okey. Okey, kita dapat 2.55. Okey. 3Y sama dengan 2.55, tak habis lagi. Kita pindahkan 3 dibahagikan dengan 2.55. Okey. Okey, kita dapat 0.85. So nilai Y adalah 0.85. Selesai. Okey. Okey, soalan seterusnya. Raja di bawah menunjukkan dua pemberat. Okey, dua pemberat. Okey, sebelah kiri dengan sebelah kanan. Lepas tu kita nampak sebelah kiri dengan sebelah kanan sama berat. Maksudnya kalau sama berat, kedua-dua berat adalah sama.
Tulis satu persamaan. Kita dah faham tadi yang berat kiri sama dengan berat kanan. Berat kiri sama dengan berat kanan. Tulis satu persamaan linear. Dah dapat jawapan. 4 tambah X. Okey. 4 tambah X sama dengan 30. Dah, inilah dia jawapan dia. Okey. Lepas tu soalan seterusnya. Dia suruh kita cari nilai X. Apakah nilai X? Pindahkan 4 ke kanan, maka kita akan dapat 30 tolak dengan 4. Kita dapat X sama dengan 26 kilogram. Okey, dah dapat nilai X dah. Okey, senang sahaja. Lepas tu soalan yang seterusnya. Dalam raja di bawah menunjukkan 4 persamaan linear. 4x tolak 6y sama dengan 9, 2x tambah 9 sama dengan x, x tolak 5 sama dengan 10, y sama dengan 4x tolak 5. Kategorikan persamaan itu. Okey, yang manakah persamaan satu pun boleh ubah dan manakah persamaan dua pun boleh ubah? Okey, kita nampak. Ada dua huruf, maksudnya dia adalah geng dua pun boleh ubah. Okey, kat sini ada satu huruf, maksudnya dia adalah geng satu pun boleh ubah. Kat sini geng satu pun boleh ubah, di sini adalah geng dua pun boleh ubah. Selesai. Okey. Okey, soalan seterusnya. Adakah right bagi persamaan linear dan X bukan? Okey, persamaan linear kita ulang balik. Persamaan linear tak ada kuasa 2. Jadi yang A ni salah. So ada kuasa 2 lah. Okey, B ni pula. Okey, ini adalah persamaan linear tapi persamaan linear 2 pun boleh ubah. Dan yang C ni pun adalah persamaan linear juga tapi satu pun boleh ubah. Okey, jadi kedua-dua ni adalah persamaan linear. Okey. Soalan yang ke-13. Selesaikan setiap persamaan yang berikut. Pertama, persamaan 4x tolakkan dengan 5 sama dengan 7. Pindahkan negatif 5 ke kanan. Kita akan dapat 4x sama dengan 7 tambah dengan 5. Okey, 7 tambah 5 dapat dengan 12. Lepas tu pindahkan 4 ke bawah. Jadi bahagi. 12 bagi dengan 4. 12 bagi dengan 4 kita dapat 3. Selesai. Okey. Okey, soalan seterusnya. Okey. Y per 2 tambah 1 sama dengan negatif 4. Sama je cara dia, pindah ke kanan. Y per 2 sama dengan negatif 4 tolak 1. Okey, negatif 4 tolak 1 dapat negatif 5. Okey, 2 pindah ke kanan jadi darab. Jadilah Y sama dengan 2 darab negatif 5, negatif 10. Okey. Okey, habis bahagian B untuk soalan bab yang ke-6. Okey. Kita pergi kepada bab yang ke-7. Masih lagi topik yang kembar ketiga-tiga topik ni. Jadi saya masuk kepada bab yang 7 untuk seterusnya. Okey. Kita tengok. Okey, antara ketersamaan berikut yang manakah adalah benar? Okey. Dia kata negatif 3 lebih besar daripada negatif 1. Tidak. Kan? Negatif 3 lebih kecil daripada negatif 1. Ni tak benar. Okey, B. Punca kuasa 2 lebih besar daripada 2.5. Pun salah juga. Kalau kita tekan kalkulator, apakah punca kuasa 2? Okey. Okey, kita dapat 1.4. Mana? Betul. Okey, 1.414. Itu lebih kecil daripada 2.5. Soalan seterusnya. Dia kata negatif 5 lebih kecil daripada negatif 1. Yes, ini adalah benar. Okey. So jawapan dia adalah C. Okey, soalan yang seterusnya. Antara garis nombor berikut yang manakah mewakili negatif 4 lebih kecil daripada X dan lebih kecil dan sama dengan 5. Ingat simbol ni. Ini simbol lebih kecil sahaja. Okey, maksudnya bulatan dia adalah bulatan putih. Okey, yang kat sini adalah simbol sama dengan lebih kecil dan sama dengan. Ini jadi simbol dia warna hitam. Jadi bila jumpa bentuk macam ni, ini adalah bentuk di antara negatif 4 dengan 5. So kiri negatif 4, kanan negatif 5. Di antara maksudnya berada di tengah-tengah. So jawapan dia sama ada A atau B. Macam tadi saya ulang. Kalau sini simbol dia adalah putih, okey, manakala yang simbol yang belah kanan dia adalah hitam sebab ada garis bawah. So jawapan dia adalah B. Okey. Okey, soalan yang seterusnya. Okey, antara ketersamaan linear berikut yang manakah mewakili situasi di atas? Kita tengok kat belah kiri X. Lepas tu ada X tambah 2. Dan di belah kiri ni adalah jumlah kena tambah. So X ni belah kiri X tambah dengan X tambah 2. Manakala di belah kiri hanya dah ada tulis 5 sahaja. Dan kita nampak yang belah kiri lebih berat daripada belah kanan kan? So kalau belah kanan lebih berat daripada belah kiri ataupun belah kiri
lebih ringan daripada belah kanan. So kita buat simbol lebih kecil. Okey, lebih kecil. So ini kembangkan, kita dapat X tambah 2. Okey, lebih kecil daripada 5. Ada tak jawapan? Okey, jawapan dia adalah D. Soalan seterusnya. Garis nombor di bawah mewakili penyelesaian bagi satu ketaksamaan. Okey. Dia bagi lebih kecil daripada negatif 3. Ini simbol putih. Bila simbol putih, simbol dia adalah yang lebih kecil sahaja. Maksudnya dia pergi ke kiri. Jadi yang manakah jawapan yang kita dapat nilainya ke kiri? Okey, lebih kecil. Okey, kita pergi selesaikan satu persatu lah. Okey. Selesaikan satu persatu jawapan dia. Okey, X lebih kecil daripada 2X tolak 3. Okey, pindahkan 2X ke kiri, dapatlah X tolakkan dengan 2X lebih kecil daripada negatif 3. Kat sini kita dapat negatif X sahaja per negatif 3. Okey, ini hati-hati. Bila kita pindahkan negatif ke kanan, simbol akan berubah ke kanan. Ingat, yang kita pindahkan negatif sahaja. So, berubah simbol ke kanan, kita akan dapat negatif-negatif jadi positif. Adakah sama dengan kehendak soalan? Soalan kata ke kiri. Okey, maksudnya lebih kecil. Okey, tapi yang kita dapat kat sini adalah lebih besar. Jadi ini bukan jawapannya lah. Okey, soalan B pula. X lebih kecil daripada 3X tambah dengan 6. Okey. Adakah ini jawapan dia? Kita cuba dulu. Pindahkan 3X ke kiri, kita dapat X tolakkan dengan 3X lebih kecil daripada 6. Okey, X tolak dengan 3X kita dapat negatif 2X. Sama juga pindah ke kanan, kita dapat X lebih besar daripada negatif 6 per 2, dapatlah X lebih besar daripada negatif 3. Masih juga bukan seperti mana soalan hendakkan. Okey. Ya. Negatif 3 tu dah betul. Okey, tapi dia ke kanan. Okey. Okey, macam mana pula dengan soalan C? Okey, dia kata X tolak 16 lebih besar daripada 3X tolak dengan 10. So, huruf ke kiri, nombor ke kanan. So, X tolak 3X lebih besar daripada negatif 10 tambah 16. Ni, dapat negatif 2X. Manakala kat sini kita dapat negatif 6. Okey? Maaf, dapat negatif 6 pula. Dapat positif 6. Pindahkan negatif 2. Ini akan berubah simbol. So, X lebih kecil daripada 6 bahagi negatif 2. Kita akan dapat X lebih kecil daripada negatif 3. Dan kita dapat seperti mana kehendak soalan. So, jawapan dia adalah C. Okey. Okey, soalan yang seterusnya. Garis nombor di bawah mewakili penyelesaian bagi dua ketaksamaan linear serentak. Okey. Okey. Antara berikut yang manakah bukan merupakan penyelesaian yang mungkin bagi ketaksamaan linear serentak berikut. Okey. Okey. Ni garis nombor. Negatif 6, negatif 1. Sini dia tunjuk negatif 1 ke kiri. Manakala kat sini hitam. Okey, ke kanan. Okey. Maksudnya kita kena cari apakah di antara mereka. Okey, di antara mereka adalah negatif 6 sampailah negatif 1. Hitam bermaksud negatif 6 termasuk. Jadi saya senaraikan dia punya nilai-nilai yang mungkin. Negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2. Adakah negatif 1 termasuk? Tidak. Dia berhenti dekat negatif 1. Tapi dekat negatif 1 bulatan putih bermaksud negatif 1 tidak termasuk dalam kategori. Soalan tanya yang manakah bukan merupakan penyelesaian yang mungkin. Negatif 6, yes. Negatif 5, yes. Negatif 4, yes. Negatif 3, yes. Negatif 2, yes. Negatif 1 je tidak. So, jawapan dia adalah negatif 1. Kerana negatif 1 bukannya dalam penyelesaian. Okey. Soalan yang seterusnya. Diberi, n lebih besar daripada negatif 1. Lepas tu dia kata n lebih kecil dan sama dengan daripada 4. Dengan keadaan n ialah integer, senaraikan semua nilai n yang memenuhi dua ketaksamaan itu. Okey. Ingat, bila ada besar, ada kecil, maksudnya kena cari di antara. Okey. Bila mana dia cakap lebih besar sahaja daripada negatif 1, maksudnya negatif 1 tidak termasuk dalam kategori. So, bermula daripada sifar. Lepas tu 1, 2, 3. Adakah 4 termasuk? Yes. Sebab apa 4 ada garis bawah, bermaksud 4 adalah dalam kategori dia juga. So, jawapan dia adalah 0, 1, 2, 3, 4. Okey, B jawapan dia. Selesai. Okey, kita pergi pada soalan bahagian B.
Okey. Tadakah right pada pernyataan yang benar dan pangkah pada pernyataan yang palsu? Okey. Simbol ketersamaan disongsangkan. Okey. Maksudnya simbol ke kiri ke kanan ni akan disongsangkan apabila satu nombor negatif ditambah pada kedua-dua belah. Ini tak betul. Okey. Sebut contoh saya tulis X tambah dengan 3 lebih besar daripada 4. Okey. Bila mana kita tambahkan kedua-dua belah itu dengan satu nilai, contohnya saya tambahkan belah kiri dengan kanan dengan nilai negatif. Contohnya tolak 1, yang belah kanan pun tolak 1. Adakah simbol berubah? Tidak berubah. So kat sini kita akan dapat 2. Okey, manakala kat sini kita dapat 3. Jadi tak berubah. Simbol dia kekal. Okey, tak berubah. So jawapan dia salah. Pangkah kan? Okey. So soalan kedua. Simbol ketersamaan tidak akan berubah. Tadi soalan tadi kata disongsangkan kan? Simbol ketersamaan tidak akan berubah apabila kedua-dua belah ketersamaan didarabkan dengan satu nombor negatif. Kita cuba. Okey. Dia kata kedua-dua belah simbol ketersamaan tidak akan berubah apabila kedua-dua belah ketersamaan didarabkan dengan suatu nombor negatif. Okey, contohnya saya tulis sini X 2X lebih besar daripada 8. Okey. Okey. Dia kata apa yang dimaksudkan di sini, simbol ketersamaan tidak akan berubah sekiranya kedua-dua nombor ini didarabkan dengan negatif. Kita cuba Contoh, saya tulis sini 4. Okey. 4, maaf. Saya tulis sini 10 lah. 10 kan lebih besar daripada 8. Kan? Setuju? Kalau saya darabkan, kalau saya tambah negatif, apa akan jadi? Darab kedua-dua. Dapatlah negatif 10 lebih besar daripada negatif 8. Dan benda kat sini tak betul. Jadi kalau yang betulnya adalah negatif 10 lebih kecil daripada negatif 8. Ini konsep. Okey? Ini konsep. Okey? So, apa yang kita boleh faham kat sini? So, jawapan dia pun salah juga. Dia kata tidak berubah. Padahal berubah. Okey? Okey, soalan C pula. Okey, soalan C. Simbol ketersamaan disongsangkan apabila operasi salingan dilakukan ke atas nombor di kedua-dua belah ketersamaan. Sebagai contoh. Okey, 1/4 lebih kecil daripada 1/2. Setuju? Okey, salingan maksudnya apa? Satu pergi atas, satu pergi bawah. Okey, jom kita buat. 4 pergi atas. Simbol saja simbol saya kekalkan. 2 pergi atas. Kat sini kita nampak benda ni dah salah. 4 lebih kecil daripada 2. Tapi 1/4 lebih kecil daripada 1/2. Itu betul. Tapi kalau kita guna proses salingan, simbol akan bertukar juga. Okey, jelas? So, untuk soalan C, betul. Dia kata betul. Okey, simbol ketersamaan disongsangkan apabila operasi salingan berlaku. Yes, betul. Okey. Yang ketiga, simbol ketersamaan disongsangkan apabila kedua-dua belah ketersamaan dibahagikan dengan satu nombor negatif. Contoh, 5 lebih besar daripada 3. Betul? Okey. Bila mana kita bahagikan dengan nombor negatif, contoh kita bahagikan dengan negatif 1. Okey, bahagikan dengan negatif 1, kita akan dapat 5 per negatif 1. Okey, lebih besar daripada 3 per negatif 1. 5 bahagi 1, kita dapat negatif 5. Kalau saya kekalkan simbol ni, okey, kita akan dapat, dia kata negatif 5 lebih besar daripada negatif 3. Benda tu salah. Jadi, simbol kena songsang. Kena songsangkan. Okey, so ini pun betul juga. Simbol ketersamaan disongsangkan apabila kedua-dua belah dibahagikan dengan negatif. Okey? Tu faham konsep dia. Soalan seterusnya. Okey, isikan tempat kosong dengan simbol lebih besar atau lebih kecil. Okey, ke kanan besar, ke kiri kecil untuk membentuk pernyataan yang benar. Dia kata 1.02 km lebih kecil ke lebih besar daripada 1500 meter? Tukarkan dulu 1.02 km kepada meter. Kita akan dapat, bila mana kita darabkan dengan 1000, kita akan dapat 1020 meter. Dan kat sini kita nampak dia adalah lebih kecil daripada 1500 meter. So simbol adalah lebih kecil. Soalan B pula. Kosong darjah lebih apa ke, lebih kurang ke, apa ke? Okey. Daripada negatif 3.2 darjah. Mana lebih panas ataupun mana lebih sejuk? Yang belah kanan lebih sejuk, maksudnya suhu kosong darjah adalah lebih tinggi daripada suhu negatif 3.2 darjah. Yang terakhir,
60 gram dengan 0.5 kilogram. Sama juga tukarkan kepada gram, kita dapat 500 gram. Okey, maksudnya 60 gram lebih kecil daripada 500 gram. Selesai. Okey, senang saja. Soalan yang seterusnya. Okey. Padankan setiap nombor garis berikut dengan kesamaan yang betul. Ini bulatan kecil, bulatan hitam dan ke kanan. So jawapan dia adalah yang bawah ni. Jadi padankan yang bawah. Okey. Yang ni pula bulat putih, simbol ke kanan. Bulat putih simbol ke kanan, tak ada garis bawah So jawapan dia adalah yang ini. Yang terakhir bulat putih pergi ke kiri. So jawapan dia adalah yang ini. Selesai. Soalan yang terakhir. Okey. Selesaikan setiap kesamaan berikut. Okey. 3y lebih besar daripada 12, pindahkan 3 ke bawah. Ini pindah kuasa tak simbol tak berubah sebab dia bukannya negatif. So y lebih besar daripada 12/3, kita dapat y lebih besar daripada 4. Selesai. Okey? Okey. Soalan seterusnya. Y tambah 2 perkan dengan 5 lebih kecil daripada 3. Okey, pindahkan 5 ke kanan. Y tambah 2 lebih kecil daripada 5 3, 15. Pindahkan 2 ke kanan, kita dapat y lebih kecil daripada 15 tolak 2. Okey, maka kita akan dapat y lebih kecil daripada 12. Okey. Selesai. Okey, itu sahaja untuk bab yang kelima, bab yang keenam dan bab yang ketujuh yang kita bincangkan pada malam ini. Okey. Untuk bahagian C adalah soalan-soalan kebat. Mungkin kita akan jumpa pada kelas yang akan datang. Okey. Kita pada malam ni kita hanya belajar asas saja untuk bab 5, bab 6 dan bab 7. Okey, sekadar itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.